Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, terima kasih. Masih lagi bersama dengan cikgu pada pagi ini. Okay, pada pagi ini cikgu nak sambung lah lanjutan daripada topik tingkatan 1 kamu telah belajar, iaitu berkaitan lanjutan daripada topik tingkatan 1, iaitu sekarang kamu tingkatan 2. Jadi kita masuk bab yang pertama lah, berkaitan dengan biodiversity. Subtopik yang pertama iaitu kepelbagaian organisma. Jadi sebelum itu cikgu suka untuk menerangkan kepada kamu apakah hasil pembelajaran ataupun apa yang perlu kamu tahulah selepas tamat kelas. So yang pertama, murid boleh menulis. Murid boleh menulis definisi dan menyatakan definisi berkaitan dengan biodiversity, di mana biodiversity ni datang daripada dua perkataan lah, dua perkataan yang penting, iaitu yang pertama bio, campur dengan diversity. Diversity iaitu kepelbagaian lah. Ini yang murid perlu tahulah, dua perkataan penting lah yang murid kena tahu berkaitan dengan biodiversity yang digabungkan, iaitu bio dan juga diversity. Kemudian seterusnya murid boleh menyatakan kepentingan biodiversity dari aspek sumber makanan, untuk apa, keseimbangan alam, menjana ekonomi seperti tempat rekreasi, pelancongan, bioteknologi, perubatan, sumber ekologi, bahan mentah dan juga pendidikan. Dan terakhir sekali, yang agak penting juga dekat sini adalah ni, murid boleh mencadangkan kaedah bagaimana pengurusan biodiversity yang berkesan. So, semua ini ada dalam nota yang cikgu bagi pada kamu, dan semua ini ada dalam buku teks, iaitu pada muka surat 4, 5 dan juga muka surat 6. Saya yakin murid-murid semua telah ada buku teks di rumah. Jadi kita teruskan kelas kita hari ini. Yang pertama kita terus melihat kepelbagaian organisma. Jadi negara kita Malaysia ni sebenarnya beriklim khatulistiwa, iaitu panas dan lembap sepanjang tahun, dan menjadikan ianya habitat yang sangat sesuai bagi pelbagai jenis organisma. Organisma ni lah kita nampak dekat bawah ni. Kita ada tumbuhan, kita ada haiwan. Contoh haiwan yang kamu nampak dekat sini ada buaya, kita ada orangutan. Contoh tumbuhan ni bunga raya ni, kalau tak silap saya bunga orkid lah. Jadi sebenarnya Malaysia ni salah satu daripada 12 buah negara mega biodiversity. Mega ni kalau dalam fizik ni tera giga mega, 10 kuasa 9. Mega ni besar lah, besar. Sebuah negara diversity yang besar. Sebab kita beriklim khatulistiwa. Kamu dah belajar dalam geografi, sekurang-kurangnya kamu pernah dengar juga khatulistiwa. Jadi kalau tak tahu tak apa, nanti kamu simpan perkataan khatulistiwa tu, insya-Allah kamu akan jumpa dalam mata pelajaran geografi. Jadi kepelbagaian haiwan dan tumbuhan di Malaysia ni ada banyak lah. Ada yang kita pernah dengar tapi kita tak pernah jumpa. Contohnya apa? Binatang tu kalau cikgu pernah dengar kongkang, tapi cikgu tak pernah jumpa pun apa itu kongkang. Kalau tumbuhan ni cikgu pernah dengar Rafflesia, tapi cikgu tak pernah lihat lebih dengan dekat dan menyentuh, sebab dia ada di Sarawak sana. Iaitu salah satu bunga yang terbesar di dunia, Rafflesia. Okey, ni yang cikgu cakap tadi. Apakah biodiversity? Berasal daripada dua perkataan, iaitu bio campur dengan diversity. Diversity ni kepelbagaian lah. Jadi dekat sini cikgu tukar warna dulu. Okey,
kepelbagaian organisma. Biodiversity ni adalah kepelbagaian ni datang daripada perkataan diversity lah. Kepelbagaian ni datangnya daripada perkataan diversity ni. Kepelbagaian dari segi organisma. Organisma tadi kita tengok organisma sama ada mikroorganisma, haiwan, tumbuhan. Disebut biodiversity. Itu maksud di biodiversity. Okey, wujudnya biodiversity ni akibat kepelbagaian habitat dan cuaca. Ni wujud dia kenapa? Kita boleh buat catat kat sini lah. Kita buat catatan sikit. Bagaimana wujud biodiversity, wujud kesan daripada atau faktor daripada habitat dan juga cuaca. Habitat ni maksudnya tempat tinggal lah. Cuaca ni panas dan lembat sepanjang tahun. Sebab tu Malaysia tadi duduk di atas garisan khatulistiwa iaitu panas dan lembat sepanjang tahun. Jadi sesuailah untuk habitat, tumbuhan, organisma dan mikroorganisma untuk tinggal. So organisma yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza lah. Betul. Yang menyesuaikan diri dan bermandiri di habitat masing-masing. Kita masih lagi bercerita ataupun atas faktor habitat dan juga cuaca. Contoh kita lihat gurun, unta. Kita ada unta. Unta ni yang mampu hidup tanpa air di kawasan yang panas kerana bonggol itu fungsinya menyimpan air. Tu yang maksudnya dekat sini tadi kita ada perkataan menyesuaikan diri dan bermandi diri. Tu maksudnya lah sesuai dengan habitat yang mereka duduk. Kawasan kutub kita ada penguin. Kawasan yang sejuk sangat tapi penguin boleh hidup. Cacing dalam tanah. Ni kita panggil jurutera lah. Jurutera tanah ni cacing. Dia fungsinya adalah menggemburkan tanah. Dan kita ada juga laut yang dalamnya kita ada ikan-ikan lah. Dan satu lagi kalau di hutan ni, di hutan sana, di luar sana, kita ada satu haiwan yang kita panggil babi lah. B-A-B-I, di mana cikgu pernah terbaca dalam buku sains menyatakan babi ni sebenarnya engineer hutan. Dialah yang menjarakkan antara pokok-pokok hutan yang berada di dalam hutan itu tumbuh. Hebat kuasa Allah kan. Jadi kita sambung berkaitan dengan kepentingan biodiversity. Cikgu dah sebut tadi semua. Dalam apa yang murid perlu tahu hasil daripada pembelajaran hari ini. Okey, so yang pertama kita lihat. Kita lihat makanan organisma, mikroorganisma, tumbuhan dan haiwan ni berfungsi sebagai sumber makanan. Haiwan dan tumbuhan membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Contoh daging yang ada pada haiwan seperti ayam, lembu, kambing, ikan. Kita ada susu daripada haiwan-haiwan tenusuk. Kita ada sayur, contoh sawi, bayam, itu daripada tumbuhan. Paku pakis semua itu daripada tumbuhan. Kemudian kita ada yang kita lihat dekat sini, kawasan sekitar kat Labin ni kita ada Takamelu, kita ada air panas yang berfungsi sebagai tempat rekreasi. Sebagai tempat rekreasi, di mana kawasan yang kaya dengan biodiversity boleh dibangunkan sebagai tempat rekreasi. Contoh kita pergi Takamelu lah. Amat cantik tempat dengan air yang bersih, sejuk, susunan batu bata dengan timbunan pohon-pohon kayu yang banyak, dengan bunyi-bunyi binatang yang kita dengar ketika mandi di situ. Selain daripada itu, kita nutrien pendebungaan dan interaksi antara organisma mewujudkan keseimbangan alam. Sebenarnya kita nutrien ini dan pendebungaan, kita nutrien dan pendebungaan serta interaksi antara organisma mewujudkan keseimbangan alam. Ini contohlah proses pembiakan daripada pokok-pokok seperti kita lihat dalam gambar lebah. Dia lebah ni kakinya berbulu. Jadi dia boleh ambil spora ataupun spora kalau tak silap cikgu. Jadi dia boleh
Debunga yang ada pada tumbuhan ini atau bunga ni akan melekat pada kaki lebah ini dan pergi pada bunga yang lain, bermaksud akan berlakulah proses pembiakan di situ dan hasilnya kita akan lihat banyak bunga-bunga ni tumbuh di kawasan yang lain. Itu keseimbangan alam. Okey, seterusnya kita ada perubatan. Perubatan tumbuhan herba. Tumbuhan herba. Contoh musim Covid ni kita ada tumbuhan herba yang kita biasa dengar adalah cengkeh. Cengkeh. Kalau batuk-batuk bagus ni kita kemam dia, kita hisap dia untuk kurangkan batuk yang kita alami. Digunakan secara meluas dalam pembuatan ubat-ubatan dan kosmetik. Ini mungkin kunyit, tak nampak ni mungkin halia. Ni semualah bawang, apa lagi yang ada dalam kehidupan kita, semuanya boleh digunakan. Cikgu ada baca petua untuk buat ubat batuk. Bawang ni, bawang merah tu kita potong separuh, kita ambil yang separuh tu kita lerai-leraikan dia, kita letak campurkan dengan 2 sudu madu dan biarkannya dalam beberapa jam lah. Nanti lepas beberapa jam tu kita akan minum ubat tu untuk ubat lah. Okey, seterusnya tidak kurang pentingnya sebagai bahan industri. Ni hebatlah ni. Ini memang hebat ni. Kita lihat dekat luar sana, PKP ni pun ada balak yang keluar. Kita sangka baiklah itu mungkin balak yang telah ditebang. PKP panjang. Jadi bila dah boleh keluar, dah boleh operasi, balak ni dikeluarkan lah. Sebab kalau kita tengok kayu tu pun, kayu tu macam dah lama, dah kering. Okey, contoh yang boleh kat sini kayu balak, buluh, rotan. Ni musal tahulah ni. Dia hebat ni. Dia tahu kat jenis-jenis kayu balak ni, saya rasa musal tahu ni. Buluh, rotan ni musal tahu ni. Dengan kawan-kawan yang lain tu, mesti hebat berkaitan dengan sumber-sumber hutan ni. Okey, digunakan untuk membuat alat muzik, perabot serta membina bangunan. Dan seterusnya untuk tujuan pendidikan dekat sini, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencipta teknologi terkini melalui penyelidikan sains terhadap mikroorganisma, haiwan dan juga tumbuhan. Kita buat penyelidikan lah. Dari segi mikroorganisma, haiwan dan juga tumbuhan. Ini kepentingan biodiversity. Ada berapa ni? Tadi ada 6. Jadi cikgu harap murid-murid boleh, nanti cikgu suruh senaraikan, kamu boleh tulislah kepentingan biodiversity di dalam kehidupan. So ada 6. Seterusnya kita lihat juga fokus pembelajaran kita yang terakhir hari ini, yang ketiga, pengurusan biodiversity secara berkesan. So gambar ni kita lihat ni aktiviti penyahutanan, penebangan hutan lah senangnya. Menyebabkan haiwan-haiwan kehilangan habitat dan sumber makanan. Sebab tu kita lihat hari ini di tepi-tepi jalan banyak monyet-monyet. Dia duduk tepi jalan. Kalau kita bagi makanan, dia ambil kan, berebut. Sebab habitatnya telah dimusnahkan. Okey, so dekat sini kita lihat apakah kaedah dia yang pertama kita ada kat sinilah. Mengharamkan pembunuhan atau pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam. Contoh, orang hutan, haiwan, harimau Malaya, apa lagi, tapir, pokok-pokok hutan yang besar-besar tu. Itu antara kaedah dia lah. Itu kita mengharamkan pembunuhan dan juga penebangan-penebangan ni. Dan ianya berkait rapat dengan Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Selain itu, kita boleh melindungi habitat haiwan ni. Melindungi habitat haiwan dan tumbuhan ni lah. Dengan mewujudkan, di Malaysia ada ni, taman negara, taman laut, hutan simpan dan santuari hidupan liar. Santuari ni tempat pemulihan lah. Kita bela, contohnya penyu, kita bela, selepas pemerintahan bela, dah besar kita lepaskan ke laut. Contohlah, taman negara, saya rasa kamu pun tahu kat mana yang lebih besar. Taman laut, cikgu pernah pergi Taman Laut Ledang sana. Redang, Pulau Redang, cikgu pernah pergi. Hutan simpan banyaklah. Okey, di Malaysia.
Dan yang ketiga, dipelihara melalui program pembiakan seperti tapak semayan anak-anak benih, ini untuk pokok-pokok hutan lah, untuk membantu penghutanan semula dan pusat penetasan penyu. Ini yang cikgu cakap tadi. Ni santuari hidupan di liar ni, hidupan liar lah. Contohnya harimau ke, dan sebagainya, orang hutan dan sebagainya lah. Jadi dekat sini kita lihat tadi, kita ada baca satu berkaitan dengan endemik. Tumbuhan yang endemik. So kita ada sedikit catatan dekat info sains ni. Spesies endemik bermaksud spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas di sebuah lokasi tertentu. Contoh tumbuhan dan haiwan endemik di Malaysia ialah bunga pakma, periuk kera. Ni. Musal tahu ni periuk kera ni apa tujuannya, dan pelajar-pelajar Islam pun tahu apa dia fungsi periuk kera ni musim perayaan amat laku. Penyu belimbing, harimau Melaya dan gajah, apa sih nak ejen ni, PYGMY, pygmy. Gajah Kedir Borneo. Ni maksud endemik lah dia hidup dalam satu habitat yang dalam lokasi tertentu dan berkelompok. Okay, langkah pemulihan biodiversiti juga kat sini kita lihat. Dikelaskan kepada pemulihan in situ dan pemeliharaan ex situ. Ada dua jenis ni. Pemeliharaan in situ mengekalkan spesies di habitat asal seperti taman negara, hutan simpan, kekal dan taman laut. Manakala pemeliharaan ex situ pula mengekalkan spesies di luar habitat asal seperti zoo dan taman botani. Kita pindahkan dia lah. Pindahkan tempat dia yang baru. Jadi kelas cikgu pada hari ini sampai di sini saja. Jadi cikgu nak kamu lihat pada buku teks muka surat 6, muka surat 6, kamu jawab soalan latihan formatif 1.1. Okay, yang pertama, apakah maksud biodiversity? Kemudian, bagaimanakah biodiversity dapat menjana ekonomi? Ketiga, apakah maksud spesies endemik? Berikan dua kaedah untuk memelihara dan memelihara spesies endemik. Cikgu dah sebut tadi. Dan yang terakhir, keempat, berikan beberapa contoh spesies yang terancam di Malaysia. Okay, sekian saja perjumpaan dan kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum dan terima kasih semua bagi yang hadir.